Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak bincang bab sabar. Sabar ini apa dia hadis sekalian? Sabar ini menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukai. Dalam hidup hadis sekalian banyak benda yang kita tak suka. Allah Ta'ala jadikan bukan apa dia? Bukan yang dinamakan saja-saja. Dalam adik-beradik ada yang dinamakan kita tak suka dengan adik-beradik kita. Dengan abang kita, dengan adik kita, kita menyampah. Tengok menyampah. Kenapa dia? Kerana hutang yang dia tak bayar setahun dah. Kita ada yang kita tak suka yang dinamakan kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, konco-konco kita. Kenapa dia? Kerana adalah. Ya, kerana dalam hidup ini kata ulama, kita akan ditemukan dengan dua jenis orang. Yang pertama apa dia? Yang pertama orang yang suka menyusahkan kita. Tujuannya supaya kita dapat pahala yang dinamakan pahala sabar. Yang kedua, orang yang mana Allah Ta'ala datangkan dalam hidup kita yang suka membantu dan menolong kita. Tujuannya supaya kita belajar yang dinamakan erti syukur hadirin sekalian. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa jua bentuk perkara yang kita tak suka itu, kita diajar supaya sabar dan sabar. Kita ambil contoh bagaimana hadirin sekalian sifat sabarnya baginda Rasulullah. Suatu hari ada orang yang mana mencela, mencaci baginda Rasulullah. Rasulullah berjalan ni, dia ikut, dia follow je. Dia caci dan terus mencaci. Sehinggalah sampai apa dia? Di depan pintu rumah baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah berdiri, tunggu bila nak habis dia caci ni. Rasulullah terus dengar sampai apa dia? Sampai Rasulullah kata, ya, lama lagi ke nak caci aku ni? Lama lagi ke? Sebab saya ada banyak lagi urusan saya nak buat. Saya nak masuk ke dalam rumah, kata Rasulullah. Kalaulah kata lama lagi, andailah baiknya kamu besok datang semula, ya, untuk sambung caci maki tersebut. Hebatnya akhlak baginda Rasulullah ini apa dia hadis sekalian. Sehingga apa dia? Menyebabkan orang tersebut berdiri tergamam. Sehingga apa dia? Dia mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Masuk Islam hadis sekalian kerana akhlak baginda Rasulullah. Kalau kita hadis sekalian, ada orang apa dia? Caci maki kita ikut sampai ke rumah. Kalau kita tak kena gaya hadis sekalian, masuk rumah ni kau tunggu. Ya, kita ambil parang, kita bagi satu das. Ya, kita libas sekali, betul tak? Itu akhlak kita. Tapi akhlak baginda Rasulullah dah. Siap offer lagi offer. Ya, besok datang lagi. Ya, kalau caci maki ni panjang sangat, tak siap hari ni, besok datang lagi sambung. Allahu akbar. Itu hebatnya akhlak baginda Rasulullah. Dengan sifat sabar tersebut menyebabkan pada orang tertarik dan masuk Islam hadis sekalian. Hari ini hadis sekalian, emosi kita dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang kita nak sampaikan mesej Islam, kita nak sampaikan dakwah, tetapi bila tak ada nilai sabar, menyebabkan apa dia? Orang makin jauh dan jauh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tegur adik-beradik kita, tapi kita tegur dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan dalam grup WhatsApp yang seolah-olah memalukan dia. Kita nak tegur kawan-kawan kita, tapi kita tegur dalam keadaan halayak ramai, seolah-olah memalukan dia. Hadirin sekalian, sebab itu pentingnya sabar. Ya, diajarkan dalam agama kita. Seterusnya hadirin sekalian, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita tempat adu kita di mana? Di WhatsApp tu tak? Di story-story WhatsApp, story-story Instagram, story-story apa dia? Facebook. Kalau kita ada masalah, kita tak tahu ngadu pada Allah, tapi kita ngadu kat Facebook, betul tak? Hari ni apa dia? Hari ni saya tak dapat makan. Hari ni saya apa dia? Hari ni gaji tak masuk lagi. Semua kita ngadu dekat Facebook. Kita nak perhatian daripada manusia. Salah ke? Tidak. Tapi apa dia? Tapi hadis sekalian, kalaulah sebaiknya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Ustaz, bukankah Allah Taala dah tahu dah? Tak payah mengadu pun Allah Taala tahu. Ya, tapi Allah suka pada hamba-Nya yang mengadu dan meminta pertolongan kepadanya. Allahu akbar. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sabar adalah merupakan ketabahan dorongan agama melawan dorongan hawa nafsu. Apabila dorongan agama tabah melawan dorongan nafsu sampai dapat dikalahkannya, maka hal itu bererti kemenangan pasukan Allah, dan orang yang memiliki sifat ini termasuk golongan orang-orang yang sabar, yakni tahan uji. Hadirin sekalian, apa maksud kenyataan ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang bergaduh. Ya,
Kita ni hadis sekalian, kita ada kemampuan untuk berdebat dan berlawan. Ya, kita tinggikan suara kita nak menyatakan kita yang benar. Katalah hadis sekalian, ada di antara kita yang mampu menahan sabar meskipun dia boleh marah, meskipun dia boleh menang dalam perdebatan tersebut, maka dialah orang yang menang, bukan yang kalah. Hadis sekalian, kita dalam keluarga misalnya, kita sebagai ayah, bila anak-anak kita berkelahi kan, ayah biasa buat macam ni. Bila anak-anak kita bergaduh, ya, ini mesti abang yang patahkan pensel ni. Dah, abang tak patahkan, ayah mengalah, ayah yang patahkan. Nampak tak? Adakah ayah tu kalah? Tak. Tapi ayah itu apa dia? Meredakan keadaan. Ya, kita menang daripada melawan yang dinamakan apa dia? Amarah. Kerana marah ini datang daripada setan. Kita dalam berkelahi di antara suami isteri misalnya, hadis sekalian. Ya, kadang-kadang yang salah tu isteri. Tapi apa dia? Tapi kita mengalah misalnya. Adakah kita kalah? Tak. Mengalah bukan bererti kalah, tetapi apa dia? Mengalah ini kita menang daripada godaan syaitan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sabar ni tidak mudah. Ya, tetapi siapa yang boleh sabar, Allah ganjarkan yang dinamakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Sama ada sabar mengerjakan taat yang wajib, atau sabar meninggalkan maksiat, atau sabar menghadapi bala. Sabar ini hadis sekalian terbahagi kepada 3. Ada ulama tambah lagi 1/4. Yang pertama apa dia? Sabar ketika menghadapi ujian. Dalam hidup ada sekalian macam-macam ujian. Daripada saat lahir sampai sekarang macam-macam ujian Allah Ta'ala datangkan. Sama ada ujian itu datang fokus kepada diri kita, ataupun apa dia? Diuji pada orang di sekeliling kita, yang menyebabkan kita juga diuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana? Contohnya kita meriang-meriang, demam. Ya, kita baik, ya, tapi apa dia? Yang demam anak kita pula. Bila anak kita diuji juga dah. Diuji tu lah. Kita anak baik, mak kita pula demam. Kita tak boleh kerja, penting terpaksa ambil cuti nak jaga mak kita. Diuji jugalah, diuji. Walaupun yang dikatakan ujian tu bukan pada diri kita, tetapi orang di sekeliling kita. Ya, ujian ini hadis sekalian dia akan berterusan dan berterusan. Hadis sekalian, ada suatu ketika yang mana pada ada seorang hamba Allah ni, dia berdoa kepada Allah Taala. Nangis, lama dia berdoa. Hari demi hari. Sampai suatu ketika malaikat ni dia rasa kesian dengan seorang hamba Allah ni. Lalu dia kata kepada Allah, "Ya Allah, susah sangat ke kamu nak memperkenankan permintaan hamba Allah ni tersebut? Sehingga dia ni menangis lama minta kepada kamu tak perkenankan." Lalu Allah Ta'ala jawab kepada malaikat, "Wahai malaikat, kalaulah aku perkenankan doa seorang hamba tersebut, adakah dia akan berdoa menangis juga seperti hari ini?" Nampak tak? Nak bagi tu hadis sekalian, tujuan Allah Ta'ala datangkan ujian demi ujian ini untuk mengikhlaskan di setiap doa-doa kita. Untuk apa dia? Untuk kita sentiasa bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti datangnya ujian ni hadis sekalian, kita sembahyang jadi lama, betul tak? Tapi bila kita seronok, nikmat banyak, harta banyak, sembahyang jadi kejap, doa jadi kejap, wirid jadi kejap. Kerana apa dia? Kerana dunia kejar kita hadis sekalian. Maaf, kita kejar dunia, ya. Tapi kalau kita kejar yang dinamakan agama Allah Ta'ala, dunia akan kejar kita. Kita tak perlu susah-susah mengejar dunia. Sebab tu hadis sekalian, antara hikmah ujian ini datang, ya, tujuannya apa dia? Supaya kita semakin dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin ni hadis sekalian, bila dia faham konsep ujian ini, dia akan sanggup bersabar di dunia berbanding apa dia? Berbanding dia perlu sabar di akhirat. Kerana yang dinamakan di akhirat itu hadis sekalian, satu apa dia? Satu kehidupan yang bersifat infinity, tak ada penghujung, dan mana apa dia? Di sana adalah tempat siksaan untuk orang-orang yang banyak dosanya di dunia, yang mana azab itu jauh lebih hebat berbanding ujian-ujian di dunia. Sebab itu orang mukmin ni hadis sekalian, dia rela dia diuji di dunia berbanding dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Bila kita tengok yang dinamakan sakarat al-maut ini sekalian, sakarat maut ini, ya, yang dinamakan apa dia? Yang dinamakan sakitnya diriwayatkan dalam banyak kitab, seolah-olah dikumpulkan digunting diri kita. Seolah-olah sakitnya sakaratul maut itu dikumpulkan sejumlah gergaji diri kita.
Kalaulah yang dinamakan sakit wanita mengandung dan melahirkan anak itu barulah satu daripada 99 juzuk kematian hadis sekalian. Sakitnya sakarat maut itu bagaikan apa dia? Bagaikan yang dinamakan diambil pedang itu dilibas sebanyak 1000 libasan pedang. Sakitnya sakarat maut itu bagaimana hadis sekalian? Sakitnya sakarat maut itu bagaikan kita direbus hidup-hidup. Bagaikan kita apa dia? Bagaikan kulit kita direntak. Allahu Akbar. Hadis sekalian. Oleh itu, bila orang mukmin dia sedar betapa ujian di dunia ini yang dia perlu sabar ini untuk menolak ujian yang lagi besar yang dinamakan sakarat maut itu, yang dinamakan di padang mahsyar Allah, yang dinamakan di titian mizan Allah Ta'ala, maka dia sanggup bersabar dengan ujian-ujian yang dilalui saat ini hadis sekalian. Saya percaya dan yakin di sini kita ada apa dia? Macam-macam penyakit. Ya, yang duduk dalam masjid ini ada penyakit gawat, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, asma dan berbagai-bagai lagi penyakit, sakit dengkul, macam-macam. Kenapa Allah Ta'ala datangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin sebut di sekalian? Di kala mana hujung usia penyakit dan penyakit ini datang dan datang, tujuannya apa dia? Tujuannya supaya apa dia? Supaya dengan ujian tersebut dapat meringankan ya kesengsaraan kita di akhirat. Sengsaranya kita di dunia ini terlalu sedikit yang perlu kita sabar, berbanding kita jauh lagi apa dia? Kesengsaraan di negeri akhirat ni sekalian. Bagi orang mukmin maka apa dia? Maka dia rasa gembira, kerana bukanlah yang dinamakan ujian yang datang ini tanda kemurkaan dan kebencian Allah terhadap diri kita, tetapi yang dinamakan ujian demi ujian yang bertubi-tubi itu datang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ini kita tak ada pilihan melainkan untuk bersabar. Kenapa kena sabar? Katalah kereta kita dilanggar orang hadis sekalian. Kalau jenis orang Melayu ni biasanya ya, dia akan apa dia? Dia akan sumpah seranah lah. Ya, silap-silap dia tambah 7 keturunan. Ya, aku tak halalkan 7 keturunan misalnya. Ya, hadis sekalian, apa yang kita dapat? Yang pertama kita dapat yang dinamakan kereta kita remuk. Ya, kereta kita apa dia? Kereta kita remuk. Yang kedua yang kita dapat apa dia? Yang kita dapat tak ada apa melainkan apa dia? Melainkan ya sumpah seganah yang hanya mendatangkan dosa sahaja. Tetapi orang yang mana dia bersabar, hadis sekalian, dia akan apa dia? Dia cuma hanya kehilangan satu saja, iaitu mungkin kenderaan dia, tetapi dia tidak kehilangan yang dinamakan pahala-pahala hadis sekalian. Biarlah setiap ujian itu menatijahkan pahala, janganlah yang menyebabkan ujian itu menyebabkan kita menjadi kufur hadis sekalian. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, ujian apa dia? Ujian yang dinamakan ya apabila apa dia? Menahan diri kita daripada membuat dosa dan maksiat. Ini ujian besar untuk anak-anak muda kita hadis sekalian. Diberi kenikmat yang dinamakan kesihatan, sehingga apa dia? Sehingga mereka merasa kagum dan bangga dengan kesihatan tersebut, tak nak datang majlis-majlis ilmu. Ada juga hadis sekalian diuji pada siapa dia? Golongan-golongan otai-otai, veteran-veteran pun tak nak datang kuliah. Bila kita kata, haji mailah kita pergi kuliah-kuliah, nanti tunggu pencen. Dah pencen, haji jom pergi kuliah, sambung kontrak tak datang kuliah lagi. Allahu Akbar. Ada yang nanti aku pencen, aku pergi K-pop. Apa K-pop? Kuliah Persatuan Orang-orang Pencen. Hadis sekalian, jangan bertangguh. Ni ujian kesihatan. Kenapa dia tengok jasad dia tu kan? Allah, muda lagi ni, belum kedut. Umur 70 macam 17. Tak datang kuliah, tak datang. Kenapa dia tertipu dengan kesihatan? Anak-anak muda kita tertipu dengan kesihatan. Bang, jom pergi masjid. Let lu ya. Enjoy dulu tu dah. Kenapa tak nak datang kuliah? Kerana dia tertipu dengan nikmat sihat dia. Kan kita kan selalu doa, ya Allah, bagilah aku sihat ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesihatan ini aku boleh mudah ibadah. Betul ke? Betul lah doa tu. Tapi tak betul sebenarnya apa dia? Tak betul dari segi apa dia? Tak betul dari segi realitinya. Realitinya orang sihat lagi tak datang ni sekalian. Kalaulah ada di antara kita yang umur 70 macam 17, confirm tak datang masjid ni sekalian. Ya, dia naik motor Wisuku tu, ya, dia sama-sama dengan umur 17 tu. Datang merempit naik motor tu sama. Nak bagi tahu apa dia? Ya, nak bagi tahu dengan sebab sakitlah kita boleh datang. Majoriti yang duduk dalam masjid ini yang ada sakit ni sekalian. Sakit lutut, sakit gigi, kencing manis, macam-macam sakit. Nak bagi tahu menyebabkan kita sakit, kita ingat kepada Tuhan.
Ya, yang kita doa, ya Allah bagi aku sihat, nescaya aku datang masjid. Ya, yang sihat sekarang ni ada tak dalam masjid? Jarang. Betul tak? Anak-anak muda kita sihat tak datang masjid, betul tak? Ya, nak bagi tahu dia apa dia hadis sekalian, nak bagi tahu ujian ini tujuannya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersabar dengan ujian yang sedikit. Sedikit apa ustaz? Saya sakit ni dah 10 tahun dah. Saya gastrik dah 20 tahun dah. Saya sakit jantung dah 40 tahun dah. Semenjak saya merokok umur 20 tahun dulu. Sekarang umur saya dah 60, 40 tahun saya menderita sakit jantung. Apa yang sekejapnya? Jawapannya, tuan, sekarang umur tuan 60 tahun, adakah tuan akan sakit 100 tahun lagi? Dah. 50 tahun lagi? Dah pasti. 20 tahun lagi? Belum tentu. Nak beritahu lain sekalian, sakit yang kita hadapi akan hilang. Adapun pahala kita akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan digantikan dengan apa dia? Dengan kurniaan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala berbentuk syurganya. Allahu akbar. Betul hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kerana apa dia? Kerana orang mukmin jelas betapa masa depan dia adalah akhirat. Kalau yang di antara kita diuji dengan apa dia? Susahnya kehidupan di dunia ini. Orang lain gaji ustaz jadi peguam senang aja, tanda tangan je dapat komisen 3%. Ya, kalau rumah tu harga 300,000 dia dapatlah ya, berapa ribu? Ya. 3,000 ke berapa ke kan. Senang aja dia dapat duit ustaz. Ya, yang kami ni kerja kilang ni 7-800 ni susah je susah. Jawapannya sama je. Berapa lama boleh susah? Tuan berapa umur? Umur saya 45. Berapa lama boleh susah? Susah ni sekejap je sekejap. Nak beritahu di sekalian, kesusahan kita ini sekejap je sekejap. Tapi ada satu benda yang apa dia? Ada benda yang sangat berbahaya. Yang mana apa dia? Yang kita tak boleh tahan, iaitu apa dia? Ibadah. Ya. Tak ramai orang yang boleh apa dia? Tak ramai orang yang boleh menahan diri dia daripada apa dia? Daripada untuk ya menahan nafsunya. Ya, bila bunyi azan contohnya, boleh tak datang masjid, nampak tak? Ya, kerana apa dia? Kerana roh yang lemah. Hadirin sekalian, bila sebut tentang iblis ini, kenapa dia tidak apa dia? Dia tidak respect dan dia tak nak mau sujud dengan Adam ini? Kerana yang dinamakan, dia mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, kau menjadikan Adam itu daripada tanah, sedangkan aku daripada api. Kenapa aku nak sujud pada tanah yang hina? Adapun yang dinamakan malaikat ini, dia respect, tabi hormat kepada Adam. Kenapa dia? Kerana yang dinamakan roh-roh yang ada pada Adam tersebut. Kita hadirin sekalian, kemuliaan kita pada roh. Yang kita boleh duduk pada masjid pada malam ini kerana rohani kita yang kuat hadirin sekalian, bukan kerana jasad. Kerana bila roh kita kuat hadirin sekalian, dalam keadaan kita merangkak bertongkat, kita boleh datang hadirin sekalian. Kerana apa dia? Kerana mempunyai roh yang kuat. Tapi kalau kita hadirin sekalian sado macam mana pun, sihat macam mana pun, tapi kalau yang dinamakan roh kita lemah, maka kita gagal untuk datang ke majlis ini. Hadirin sekalian, yang disebutkan bencana ini bukanlah yang dinamakan tsunami. Bukanlah yang dinamakan apa dia? Bukanlah yang dinamakan dengan banjir besar. Ya, itu bencana, tetapi itu hanyalah bencana yang kecil. Yang perlu kita sabar berbanding satu bencana yang paling besar apa dia? Apabila kita gagal sebagai lelaki untuk kita datang ke masjid dan ke surau hadirin sekalian. Bencana yang paling besar apa dia? Apabila kita gagal untuk baca Al-Quran pada hari ini. WhatsApp boleh baca, berasap telefon ni sekalian. Facebook boleh baca, Instagram boleh baca. Tapi Al-Quran tak boleh baca. Besok jenuh nak jawab hadirin sekalian depan malaikat. Jenuh nak jawab besok depan Allah Subhanahu taala. Allah Taala tanya, kamu busy apa kat dunia? Kita nak jawab apa depan Allah Taala? Saya busy ya Allah tengok bola. Ya. Agak-agak boleh diterima tak jawapan tu sekalian? Bila kita tanya diri kita kan hadirin sekalian, ya, apa yang menyebabkan kita sibuk sangat di dunia ini? Ya. Bila kita tanya dengan orang-orang yang dia sibuk kerja sampai dia tak nak sembahyang, apakah ujian yang besar bagi dia? Adalah ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian, bila kita tanya, kenapa kamu tak nak datang masjid, tak nak pergi sembahyang? Malas kata dia, malas. Ya. Habis tu kamu tak takut neraka kok? Siapa kata tak takut? Takut kata dia. Habis tu kenapa kamu tak datang pergi masjid, pergi surau ni? Harap-harap Allah Taala fahamlah aku ni jenis pemalas. Allahu akbar. Ya, hadis sekali ni bahaya orang yang mana apa dia nak masuk syurga, tapi dia tak ada pun usaha untuk apa dia, untuk menunjukkan dia nak masuk ke syurga Allah Taala.
Kata Rasulullah apa dia, di akhir zaman ini ramai orang nak masuk syurga tapi kakinya melangkah seolah-olah menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, yang pertama tadi kita sebut apa dia? Sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua apa dia? Sabar dalam menahan diri daripada buat maksiat. Kemudian yang ketiga hadis sekalian, sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, bila kita boleh berdiri lama hadis sekalian, ada nikmat dalam ibadah, inilah hadiah sebesar-besar hadiah buat orang mukmin hadis sekalian. Dan yang dinamakan apa dia? Yang dinamakan azab bagi orang mukmin ataupun yang dinamakan hukuman bagi orang mukmin apabila dia gagal bangun qiyamul lail di malam hari, apabila dia gagal untuk membaca ayat Al-Quran, apabila dia gagal untuk mendapat khusyuk di dalam sembahyang. Inilah hukuman sebesar-besar hukuman untuk orang mukmin hadis sekalian. Bukanlah yang dinamakan hukuman dia apa dia apabila dia tak dapat motorway suku, apabila dia tak dapat rumah-rumah. Tetapi hukuman yang sebenar bagi orang mukmin apabila dikala mana dia gagal untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian yang keempat, hadis sekalian yang dinamakan ujian ini, sabar bagaimana? Sabar yang dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam menghadapi nikmat. Ni jarang-jarang orang sebut, dalam kitab ni pun tak sebut di sekalian. Bagaimana ustaz sabar dalam mendapat nikmat? Berapa ramai orang yang bila dia dapat kesenangan, dia tidak mampu bersabar dengan kesenangan tersebut, menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala mana rumah-rumah dia semua ada home theater, ada wayang, ada swimming pool, rumah apa dia? Rumahnya ada 3, 4, 5, 6 biji kereta, diberi kesenangan, bila bunyi azan tak boleh datang, betul tak? Berapa ramai orang dia tak boleh sabar dengan yang dinamakan ujian nikmat. Berapa ramai orang yang dia tak boleh sabar dengan ujian kecemerlangan anak-anak. Dapat je kecemerlangan anak-anak ni, hari ni dapat keputusan SPM 9A, terus pergi tawaf satu kampung, pergi Medang, 5-6 tempat pergi, 5-6 gon. Kenapa pergi? Bang, banyak betul abang pergi Medang hari ni. Biasalah abang nak bagi tahu kat jiran-jiran bahawa anak kita dapat 9A SPM. Nampak tak? Tak mampu sabar dengan yang dinamakan nikmat. Bila orang tanya, haji anak dapat 9A, macam mana haji boleh anak dapat 9A? Haji hantar tuition ke? Tak, memang keturunan hamba ni cerdik-cerdik pandai. Nampak tak? Ini yang dinamakan apa dia? Tak mampu bersabar dengan nikmat. Lalu dia berlaku ujub, riak dan takabur. Ini bahaya hadis sekalian. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa perhitungan lagi. Siapa-siapa yang sabar dekat dunia ni, maka apa dia? Maka dia akan apa dia? Dia akan mendapat ganjaran tanpa hisap. Tak perlu dihisap dah, masuk syurga terus. Hadis sekalian, ni ganjaran untuk orang yang apa dia? Untuk orang yang boleh bersabar. Hadis sekalian, bila kita faham dalam hidup ini, sabar inilah kunci kepada kejayaan dalam apa jus sudut. Yang dinamakan nak jadi seorang ayah yang berjaya, sabar. Yang dinamakan nak menjadi pelajar yang berjaya, sabar. Yang dinamakan nak jadi guru yang berjaya, sabar. Yang dinamakan nak jadi apa pun, semua sabar. Betul tak? Tak sabar tak jadi apa. Nak jadi pelajar yang cemerlang, nak jadi orang yang pandai, kena sabar. Nak jadi orang yang apa pun, mesti kunci dia sabar. Pesan pada anak kita, sabar. Kata Imam Ghazali, siapa yang tak mampu untuk menahan peritnya belajar, maka dia akan menanggung pedihnya bodoh seumur hidup. Nak bagi tahu anak-anak kita kan, bila belajar ni kena sabar. Sikit je sikit. Bila kamu tak nak tanggung penatnya belajar, kamu akan tanggung pedihnya bodoh seumur hidup. Kita pernah pesan pada anak kita. Nak berjaya, sabar. Nak jadi mak ayah yang hebat, sanggup apa dia? Sanggup berhadapan dengan situasi yang berbagai-bagai, sabar. Nak jadi, bila anak tu jadi baik, bila anak tu jadi soleh, bukannya tiba-tiba jadi soleh terus. Perlu usaha, perlu apa dia? Perlu cabaran, perlu apa dia? Perlu didikan yang berterusan. Sabar. Kunci sabar. Nak masuk syurga, kuncinya sabar. Boleh datang masjid, datang kuliah, sabar kita. Duduk sekejap dengan kuliah, sabar. Boleh sembahyang sunat, bangun malam qiyamul lail, sabar kita. Sabar ni hadis sekalian sangat hebat. Siapa yang boleh sabar dalam hidup dia, maka insya-Allah dia boleh berjaya di dunia dan juga di akhirat.
Sabda baginda Rasulullah, fi sabri ala ma takrahu khairun. Bersabar atas apa yang kamu benci adalah kebajikan. Ya, siapa yang boleh sabar, ya, itu adalah kebajikan. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabar dalam Al-Quran ada 3 peringkat. Yang pertama, sabar mengerjakan fardu, hal yang mempunyai nilai 300 darjat. Ya, perkara ibadah ini bila kita sabar dapat 300 darjat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan dia akan mendapat sebanyak 600 darjat, 600 ketinggian. Dan yang ketiga hadis sekalian, sabar dalam menghadapi malapetaka yakni bala, maka dia akan mendapat 900 darjat ketinggian. Dan begitu dia apa dia hadis sekalian, sabar ini tidak lain dan tidak bukan, ya, tujuannya apa dia? Untuk meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang apa dia? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sekalian insyaAllah kita sambung sikit lagi berkaitan tentang sabar ini. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukr. Iman ini terbahagi kepada 2 bahagian besar, iaitu apa dia? Syukur dan sabar. Kalau kita nak komplitkan iman kita, maka apa dia? Kita bergandingan antara syukur dan sabar. Dalam sebuah hadis menyebut sangat pelik orang mukmin ini
Kerana apabila semua dalam hidupnya baik, apabila diuji dia sabar, dan apabila dia mendapat nikmat dia syukur, dan keduanya baik bagi dia. Orang mukmin sangat pelik. Kenapa dia? Kerana bila diuji dia sabar dapat pahala, dan dikala mana dia mendapat rezeki, mendapat nikmat dia bersyukur dapat pahala. Sebab itu bagi dia kedua-dua baik. Ini orang mukmin ni sekalian. Ya, dia keluar je masjid, slipper dia hilang misalnya, dia bersabar dapat pahala. Kemudian dia balik rumah beli baru, dia dapat yang baru, dia bersyukur dapat pahala. Nampak tak? Orang mukmin ni hadis sekalian sangat apa dia? Sangat hebat. Dalam hidup dia semua positif. Sebab itu kita kena menjadi orang yang sabar. Kenapa dia? Sabar ini meninggikan martabat kita di sisi Allah Taala. Ya, dia hadis sekalian, anak-anak perempuan kita kan sanggup tutup aurat. Kawan-kawan yang lain dedahkan aurat, masuk dalam Instagram, upload, ramai follower, ramai likers sampai 100,000. Dia sabar. Ya, anak kita sabar pakai tudung. Ada akaun Instagram juga, krik-krik adalah 1-2 follower. Yang kawan dia yang dinamakan tunjuk ya kecantikan aurat tersebut menyebabkan apa dia? Follower ramai. Bersabar hadis sekalian. Ya, barang siapa yang dia nak kemuliaan di sisi manusia, ya, ramailah follower. Ya, dalam masa yang sama dia apa dia? Dia ya mengejar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Besok apabila dia mati, orang yang suka dia akan mula benci kepada dia. Orang, dan lagi satu situasi, barang siapa yang dekat dunia, dia nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama orang benci dia. Disebabkan kebaikan yang dia buat, orang benci pada dia. Contoh apa dia? Contoh dakwah lah. Ya, Dr. Zakir Naik contoh kan, dia sampaikan dakwah, Islamkan orang, orang benci pada dia. Dia memang formulanya begitu hadis sekalian. Nabi Muhammad kalau duduk rumah saja hadis sekalian, tak ada siapa nak tentang. Tapi bila Rasulullah start je apa dia, sampaikan dakwah, masa tu mulalah kita ditentang. Kita ni hadis sekalian, kalau duduk rumah aja, pergi masjid, pergi balik, tak ada siapa nak tentang kita. Tapi mula je kita pergi rumah ke rumah, pergi sampaikan dakwah, masa itulah kita akan mula ditentang hadis sekalian. Ya, bila orang mula je nak ikut kita, masa itulah kita akan ditentang. Orang yang tentang, ramai benci, ramai haters kita. Bila kita mati besok hadis sekalian, Allah akan jadikan orang yang benci kita mula sayang kepada kita hadis sekalian. Ya. Orang yang dikejar cintaan pada manusia, tapi apa dia? Dia kejar juga yang dinamakan kemurkaan Allah. Bila dia mati, orang akan mula benci kepada dia. Hadis sekalian, sebab itu kita sabar. Kat dunia ni kesengsaraan yang sementara dan akan digantikan dengan kesenangan yang selamanya. Dan isu yang terbaru hadis sekalian, kita dianjurkan untuk apa dia? Ya, beli produk muslim. Ya, beli produk muslim. Jadi mudah saja, siapa-siapa non muslim nak produknya dibeli, mengucap saja kalimah syahadah. Mudah saja ni sekalian. Kenapa kena beli produk muslim ni hadirin sekalian? Kerana ada fatwa lah. Ya, ada fatwa yang dinamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi-lagi kalau berkenaan tentang makanan dan masakan, ada yang mengatakan harus dan ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram kerana apa dia? Kerana ya, hujah ulama tersebut kerana non muslim ini dia tidak belajar istinja. Dia tak belajar yang dinamakan hukum taharah. Kita buang air ada tak cara kita? Ya, kita yang dinamakan buang besar ada tak cara kita? Ada kan? Tapi kalau yang dinamakan non muslim ni, ya, dia tidak mengikut istinja yang betul, kemudian dia uli tepung, kita beli karipap dia. Nampak tak ni sekalian? Kecuali lah kita duduk di negara yang dinamakan United Kingdom, di negara-negara barat, yang mana apa dia? Yang mana ya, kita terpaksa membeli makanan tersebut kerana apa dia? Kerana yang dinamakan masyaqqah. Yang dinamakan susah nak dapat makanan-makanan yang daripada muslim tersebut. Kalau dinamakan Malaysia ini, kita ada pilihan di sekalian. Cumanya yang kita relatekan bab sabar ni apa dia? Contohnya kita nak pergi beli minyak dekat pasar raya ni, satu harga apa dia? Yang muslim buat harga yang dinamakan RM16. Ya, yang dinamakan non muslim buat harganya berapa? RM14. Itu sabarnya kita ni sekalian. Sanggup beli yang mahal untuk mendapat halal, bersih, suci. Lagi apa dia? Lagi berkah. Itu dia. Berbanding apa dia? Berbanding misalnya kita boleh je beli yang namakan murah. Tapi minyak contohnya recycle. Kita tak tahu pula recycle tu minyak daripada apa? Bimbang daripada ya, masakan-masakan yang tidak halal misalnya. Di recycle kemudian kita makan jadi syubhah. Betul hadirin sekalian? Ya, begitu juga kita contohnya dalam bab makanan.
Ada di antara kita yang dia sangat titik beratkan. Sampai dia pergi kenduri tu, dia pergi belakang sekali, dia cek kari ni yang dinamakan muslim ke yang non muslim buat. Kalau non muslim punya, dia pergi depan, dia ambil apa? Dia ambil nasi, dia makan mana-mana yang dia rasa dia perlu je. Sampai ke tahap itu jaga dia sekalian. Sabarnya itu dia menatijahkan kebaikan dan keberkatan. Kerana apa dia? Kerana yang masuk dalam diri dia itu benda-benda yang halal, baik, bersih, lagi berkat. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan untuk dia dekat kepada Allah Subhanahu Taala itu semakin dekat dan dekat. Tu hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pengorbanan dan ini tujuannya satu, untuk supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlukan kesabaran untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, kerana iman yang sempurna itu membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota. Dan tiga ini terbahagi dua bahagian. Pertama, mengerjakan yang disuruh, iaitu hakikat syukur, dan kedua, meninggal yang dilarang, iaitu hakikat sabar dengan maksiat. Ya, kata tuan pengarang kita, ya, sabar menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi malapetaka, sabar dalam apa dia? Sabar dalam melaksanakan ibadah itu semua ia telah dianjurkan dalam agama kita. Yang mana sekiranya kita buat perkara tersebut, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini, hadirin sekalian. Mudah-mudahan mendapat manfaat yang banyak dalam hidup kita dan kita dapat amalkan insya-Allah. Dan sedikit hadirin sekalian iklan, ya. Hadirin sekalian, siapa yang nak hulurkan sumbangan untuk program-program dakwah saya sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, di belakang sana ada tabung sumbangan. Mudah-mudahan dengan asbab sumbangan tuan-tuan menghantarkan hadirin sekalian ke syurga Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Dan kemudian siapa yang nak sumbang melalui pembelian madu pun boleh juga di belakang sana macam biasa. Boleh ambil dulu, tak ada masalah. Dekat botol ada nombor akaun, boleh transfer. Siapa yang ada penyakit gout, cimanih, darah tinggi, asma dan sebagainya, untuk belajar minuman sunnah itu boleh dapat di belakang sana, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, marilah kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang menggunung tinggi, ya Allah. Kalau Kau tak ampun dosa-dosa kami, confirm kami dihumban dalam neraka-neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, api laita, ya Allah. Api laita tu pun kami tak sanggup tahan perihnya, ya Allah, panasnya. Ya Allah, bagaimana kami mampu menanggung pedihnya dan perihnya api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa besar maupun dosa kecil kami, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar, ya Allah. Kami sedar kami, ya Allah, suami-suami, ya Allah, kami gagal, ya Allah, dalam mendidik, membimbing anak dan juga isteri kami, sehingga mereka jauh daripada rahmat-Mu, ya Allah. Kalaulah kami menghadap padamu pada saat ini, ya Allah, bagaimana kami perlu menjawab, ya Allah, di setiap keculasan yang telah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, di waktu dan ketika yang masih berbaki ini, ya Allah. Ya Allah, Kau luruskan jalan-jalan hidup kami, ya Allah. Jagalah diri kami dan keluarga kami, ya Allah, agar terselamat daripada dihumban masuk dalam neraka-Mu yang panas itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang datangan ini, sekiranya ada ibu ayah yang masih hidup, ya Allah, rahmati dan kasihani mereka seperti mana mereka membesarkan kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang mak ayahnya telah kembali ke rahmatullah. Tahun demi tahun kami kehilangan orang yang kami sayang, ya Allah. Kami telah kehilangan doa-doa mustajab, ya Allah. Kami rindu, kami nak peluk mak ayah kami. Kami rindu, kami, ya Allah, kami nak mak ayah kami suap nasi dalam mulut kami. Kami rindu bebelan demi bebelan mak ayah kami. Kami hari ini sunyi daripada bebelan-bebelan tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, dalam hidup mereka, ya Allah, kami pernah mengguriskan hatinya, ya Allah, sehingga berderai air matanya laju jatuh ke bumi, ya Allah. Kami pernah mengecewakan mereka, ya Allah. Tergamaknya kami mengecewakan hati insan yang pernah bersusah payah membesarkan kami sehingga saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bimbang dosa terhadap ibu ayah kami, menyebabkan kami dihumban dalam neraka-Mu, ya Allah. Menyebabkan rezeki kami menjadi sempit dan anak-anak kami menjadi nakal, ya Allah. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, kami memohon, ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa pada malam ini, ya Allah, penebus pada kesilapan terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah, ya Tuhan kami.
Ya Allah, mak ayah kami ada buat silap ya Allah, meskipun dalam hidup mereka ada buat silap ya Allah, jangan seksa dan bakarnya, jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini semua bakal jenazah ya Allah, kami semua akan meninggal dunia ya Allah, mungkin malam ni, esok maupun lusa ya Allah. Member-member kawan-kawan kami telah kembali ke rahmatullah lebih awal ya Allah, kami tak tahu apa nasib mereka ya Allah, sedangkan kami masih diberi hadiah umur ketika sampai saat ini ya Allah. Beri kesempatan yang banyak untuk kami beramal soleh ya Allah. Jangan ya Allah, jangan kau sia-siakan umur-umur kami yang berbaki ini ya Allah. Ya Allah, apabila di kala mana ya Allah kami dijemput menghadap-Mu ya Allah, sakarat maut itu datang ya Allah, maka ya Allah kau kembalikan kami ya Allah dengan sebaik-baik yang dinamakan husnul khatimah ya Allah. Sudilah anak kami, uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakarat maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami, kafankan kami, baluti kain ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami ya Allah, sembahyangkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kali jengking dan ular ya Allah. Adalah anak-anak kami yang menghadiahkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada ya Allah masalah kewangan, masalah keluarga dan sebagainya, beri kesabaran daripada kami dan bantulah kami ya Allah. Kami ada yang mana, ada yang jodoh-jodohnya belum sampaikan jodoh-jodoh kami ya Allah. Ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang ada anak, berilah anak kami soleh dan solehah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kalimat atas diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.